Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di Syahnun Channel. Kali ini kita akan meneruskan e-revision kita, iaitu tajuk pada kali ini ialah Thermochemistry. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita mulai. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan pertama kita berbunyi, the industrial process for the production of sulfuric acid. Kemudian diberikan 3 bersamaan lah. Ada 3 bersamaan ini yang diberikan dia punya entalpi dia. Okay. Using the above data, calculate the enthalpy of the reaction. 2 air solid plus 2O2, 3O2 gas, 2H2O liquid to 2H2SO4. Okay. Macam mana kita nak jawab soalan ini? Okay, caranya ialah, mari kita lihat. Mula-mula kita tuliskan dulu persamaan yang kita nak cari tu. Iaitu yang ni lah. Yang bawah ni. Kita salin semula ialah. Kita salin semula. 2S solid, 3O2 gas plus 2H2O liquid, 2H2SO4 liquid, dan delta H dia kita nak cari. Okay. Kemudian, okay, saya tukar dulu kepada highlighter dia. Okay. Kemudian kita tengok sini. Kat sini kita ada 2S. Okay, 2S. Jadi kita cari kat sini yang mana yang ada sulfur. Jadi kita dapati persamaan yang atas kali ini dia ada sulfur. Yang bawah ni tidak ada sulfur. Yang ketiga pun tidak ada sulfur. Jadi kita pilih persamaan ini. Dan kita dapati sulfur ini memang berada di kiri persamaan. Jadi kita ambil saja persamaan ini. Tetapi di sini ada 2 mol. Jadi persamaan ini kita ambil dan kita darabkan dengan 2. Macam ni. Nampak? Kita darabkan dengan 2. Jadi dia akan jadi 2H2 plus 2O2. Yang ni. Ni, semua ni kita darabkan dengan 2. Jadi di delta H pun kena darab dengan 2 lah. Negatif 296.383 kJ kali dengan 2. Okey, sekarang kita dah settle bahagian 2S. Kita dah settle. Persamaan ni pun kita dah settle. Ada 2 lagi persamaan kita nak guna. Bila kita tengok kat sini, dalam persamaan ini, kita tengok ada oksigen. Kat sini pun ada oksigen, tapi ada banyak tempat oksigen. Atas ni baru oksigen, jadi kita tinggalkan dulu. Kita tengok kat sini ada H2SO4. Kita cari kat mana persamaan yang ada H2SO4. Jadi jelas iaitu persamaan yang ketiga ni, dia ada H2SO4. H2SO4 ini berada di kanan persamaan. Yang ni pun memang berada di kanan persamaan. Cantik. Dan di sini ada 2 mol. Sini ada 1 mol. Jadi sama macam kes yang di atas. Kita ambil persamaan ini, kita salin balik dan kita darabkan dengan 2. Okey, kita darabkan 2. Harapan kita ialah supaya ni sama. Ni sama. 2H2O. Jadi yang lain pun kena darabkan 2 dan akhirnya delta H pun didarabkan dengan 2. Okey, kita dah settle persamaan yang ketiga. Settle tinggal persamaan ini lah. Jadi apabila kita dah bubuh 2 ni, kita dapati apa yang berlaku ialah kita telah menambah SO3 kat sini. SO3 kalau kita tengok sini. Padahal persamaan di atas ini tidak ada SO3. Okey. Jadi persamaan yang kedua kat bawah ni memang ada SO3. Kita nak cancelkan SO3 supaya nanti bersamaan dengan persamaan di atas. Jadi kita ambil persamaan yang kedua ni, dia ada 2 SO3. Sini pun ada 2 SO3. Tetapi persamaan kat sini, 2 SO3 dia berada di belah kiri persamaan. Jadi kita kena reverse persamaan ini. Kita kena reverse. Bila kita reverse, kita akan dapat macam ni. O2 plus 2SO2, 2SO3. Bila kita reverse, dia punya tanda delta H pun kena tukar lah. Jadi positif. 198.20. Itulah hukum dalam thermochemistry ni. Kalau kita reverse, tanda delta H kita tukar. Kalau kita darab dengan apa-apa pemalar, dia pun darab dengan apa-apa pemalar. Okay. Jadi, apabila kita buat gitu, nampak SO3 ni, kita dah boleh cancel. So, kat atas ni tak ada. Kemudian, kita ada SO2 kat sini. Atas ni pun tak ada SO2. Okay, SO2 ni pun kita dapati, dia telah pun cancel juga. Okay. Dan oksigen kalau kita tengok kat atas ni ada 3 O2. Jadi kat bawah ni ada 2 O2, ni ada 1 O2.
Jadi 3 O2 sama macam di atas. Kemudian kat ini ada 2 H2O. Okay, kat sini pun ada 2 H2O pun sama kat di atas. Nampaknya kita telah pun menyebabkan bersama ini dah sama macam di atas. Kalau kita campur sebelah kiri bersamaan, dia akan jadi 2S. Okay, 2S. 3O2 ni, 2O2 dengan 1O2 jadi 3O2. 2H2O. Okay, and then ini 2H2SO4. Nyalin dah cancel. Apabila jadi begitu, semua ini negatif 296.3 kali 2 akan dicampurkan. Campur dengan negatif 227.72 kali 2. Campur semua ni. Campur dengan 198.20. Akhirnya, kita akan dapatlah jawapan dia. Iaitu negatif 850.9 kJ bersama ini. Nampak? Sama macam di atas. Jadi itulah caranya kita mendapatkan, kita calculate enthalpy of reaction dengan menggunakan kaedah yang kita panggil algebraic method. Okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Soalan kedua, define standard enthalpy of combustion. Okey, ini kena hafal lah. Nanti tengok buku hafal. Okey, soalan kedua, the enthalpy of combustion of benzoic acid is negative 3226.7 kJ per mole. Okey, dia dah bagi dah benzoic acid ni. Ini dia punya enthalpy of combustion dia. When 3.2 gram of benzoic acid is completely combusted in bomb calorimeter containing 2.0 kg of water. The temperature of water increased by 3.8 degrees Celsius. Calculate the heat capacity of the calorimeter. Alright. Jadi kita ada satu bomb calorimeter. Dalam tu kita masukkan 3.2 gram benzoic acid. Lepas tu kita bakar lah. Jadi soalan, bila kita bakar, dia akan membebaskan haba. Dan haba itu, of course, akan diserap oleh, kat sini telah pun diberitahu, dalam bom calorimeter tu ada 2 kg air. Jadi, dia akan diserapkan oleh air. Dan juga, dia akan diserap oleh calorimeter. Sebab apa? Sebab kat sini dia bagi tahu, dia tanya heat capacity of calorimeter. Okay, makna dia, heat released by combustion of benzoic acid equal to haba tersebut akan diserap oleh air kat sini. Dan juga calorimeter. Alright. Okay. Jadi ini yang pertama. Define standard enthalpy of combustion. Standard enthalpy of combustion is heat release when 1 mole of compound is completely burned in excess of oxygen at 1 atm and 298 Kelvin ataupun 25 degrees Celsius. Ini ialah kena hafal lah definition dia. Okey, bagaimana nak jawab soalan yang kedua ini? Caranya ialah, ini telah pun diberikan enthalpy combustion of benzoic acid per mole, nampak? Makna dia kalau kita bakar 1 mole benzoic acid, dia akan bebaskan haba banyak ni. Tetapi kita bukan bakar 1 mole, kita cuma bakar sebanyak ini. 3.2 gram dan 3.2 gram ini kita perlu tukar pada mole. Jadi tugas pertama kita ialah kira number of mole. Jadi mole of benzoic acid 3.2 divided 1 to 2 gram per mole. Yang ni macam mana nak dapat? Ni ni. Carilah dia punya mole mass, takkan tak reti. C berapa, hidrogen berapa and so on. Jadi akan dapat 122 gram per mole. Kita akan dapat 0.0262 mole. Kemudian daripada samaan ini kita tahu 1 mole akan bebaskan haba banyak ni. 1 mole akan bebaskan haba negatif 3226700. Ni dah tukar pada joule lah. Nak kekalkan kilojoule pun okey ataupun nak tukar pada joule pun okey. And then kalau 002 mole, okey, kita darab silang macam biasa. 00262 kali dengan negatif apa semua akan dapat 84539.54 joule. Inilah haba yang kita bakar, iaitu 3.2 gram yang berada di dalam calorimeter dan nanti akan diserap oleh calorimeter dan air yang ada dalam ni. Seterusnya kita akan tuliskan hukum keabadian. Hukum keabadian tenaga iaitu heat release by combustion yang kita bakar banyak ni. Heat absorbed by surrounding. Kita punya surrounding kita sekarang adalah calorimeter dan water. Okay, sebab dinyatakan di sini. Kalau dia tak nyatakan, tak ada. Jadi berapa heat release? Itu dia. Ni dia ni. Negatif 84539 ni. Joule lah. Okay. Kemudian untuk capacity of water, heat capacity of water adalah C lah. C delta T. Dan water adalah MCW delta T macam biasa. Dan ini yang kita nak cari. C. Ini adalah perubahan suhu dia. 3.8.
Okey, mass of water kena tukar pada gram. Jadi 2 kilogram kali dengan 1000 tu yang dapat 2000. C of water 4.18. Ini memang diberikan di dalam lampiran kat depan dalam exam memang dia akan bagi 4.18 joule per gram per degree Celsius ataupun joule per gram per Kelvin, sama je. Dan ini 3.8 iaitu suhu lah, delta T. Dan bila kita selesaikan kita akan dapat 13887 joule per degree Celsius. Unit ni insist jangan sangat penting. Heat capacity memang joule per degree Celsius saja ataupun joule per Kelvin, tak ada masalah. Kalau specific heat dia akan tambah mass kat sini. Contoh dia macam specific heat of water kan. Unit dia adalah joule per gram per degree Celsius macam tu. Tapi kalau heat capacity dia tak ada mass. Dia cuma macam ni. Okey, selesai nombor 2. Seterusnya kita lihat soalan yang lebih mencabar. Okey, kononnya lebih mencabar. Calculate the enthalpy of hydration of chlorine in the dissolution of processed lithium chloride in water using energy cycle method. Given lattice energy of lithium chloride, negative 846 kJ per mole. Enthalpy of solution of lithium chloride, negative 37 kJ per mole. And enthalpy of hydration of lithium, negative 510 kJ per mole. Jadi, kalau dapat soalan macam ni, saya namakan ini sebagai 3 serangkai. Saya namakan dia apa orang panggil lah. Orang panggil ni. Orang panggil 53 serangkai buta perut tak ada akal. Okay. Sebab dia ada 3 benda lah. Iaitu lattice energy, enthalpy of solution dengan hydration. Jadi 3 serangkai. Pertama ialah, cara paling mudah ialah kita tulis dulu enthalpy of solution. Enthalpy of solution ini dekat di hati. Sebab apa? Kamu bayangkan garam di rumah kamu, garam di rumah adalah sodium chloride lah. Dia dalam keadaan solid. Apabila kita larutkan dalam air, dia akan larut kan? Dia akan jadi Li plus aqueous, Cl minus aqueous. Tulis yang ni dulu. Sebab ini lebih dekat di hati. Jangan buat benda yang lain. Benda lain nanti kamu tak akan mudah nak ingat. Okay, ingat garam di rumah. Garam kita adalah dalam bentuk granule kan? Dia adalah solid. Bila kita larutkan jadi macam ni. Ini apa? Ini adalah enthalpy of solution. Ni dia dah bagi negatif 37 kJ per mole. Okay, ini adalah enthalpy of solution. Ini adalah langkah pertama nak kena buat. Langkah kedua ialah buat yang ni. Kita salin yang atas ni, tapi kita gantikan fasa dia dengan gas. Li plus gas. Ini Cl minus gas. Ini sebenarnya apa? Ini sebenarnya ialah enthalpy of hydration. Okay? Kita salin sebiji, ini Li plus aqueous. Ini Li plus juga, tapi dia gas. Cl minus aqueous. Ini Cl minus gas. Ini ialah hydration. Hydration of lithium, dia telah pun diberi. Negatif 510 kJ per mole. Dan hydration of chlorine nak carilah. Kita tak tahu. Okey. Kemudian, kita sambungkan pula daripada lithium chloride ke sini. Ini sebenarnya apa? Ini adalah lattice energy dissociation. Okay. Kita selalu ditandakan dengan negatif Li. Li adalah lattice energy. Kemudian kita bubuh negatif kat depan. Sebab apa? Sebab dia adalah terbalik daripada lattice energy. Kalau lattice energy daripada Li plus Cl minus kepada Li Cl solid. Di sini dia akan bagi lattice energy. Nilai dia negatif 846. Tapi yang ni, oleh kerana dia lattice energy dissociation, dia dah jadi positif, dia terbalik. Positif 846. Jadi inilah what we call energy cycle method, energy cycle lah untuk 3 serangkai ini. Solution, hydration dengan lattice energy. Okay, seterusnya, kita pun nak kira lah. Nak kira dia, kita akan apply Hess's law. Iaitu enthalpy of solution kat sini, campur lah. Lattice energy dissociation campur dengan hydration. Gitu. Okay. Tengok ni. Lattice delta heat solution sama dengan negatif Li. Campur dengan hydration of lithium, hydration of chlorine. Jadi masukkan saja. Negatif 37 kat sini. Positif 846. Campur dengan negatif 510. Dan delta hydration of chlorine. Dan bila tekan kalkulator, akhirnya kita dapat negatif 374 kJ per mole. Perlu diingat kat sini, hydration sentiasa negatif nilai dia.
Hydration sentiasa negatif. Tengok sini, hydration sentiasa negatif. Lattice energy sentiasa negatif. Lattice energy sentiasa negatif. Yang ini sebab kita reversekan dia jadi positif lah. Oleh kerana begini hubungan dia, enthalpy of solution dia akan bergantung. Dia boleh jadi positif, dia boleh jadi negatif. Bergantung kepada siapa yang besar. Kalau katakan lattice energy besar, nanti kita akan dapat data solution dia positif. Sebab lattice energy dissociation akan jadi besar lah. Kalau hydration yang besar, negatif kan. Jadi kita akan dapat data solution akan negatif. Alright. Dan yang terakhir ialah soalan keempat. Okay, define lattice energy. Okay, sekejap lagi kita tengok living definition. Construct a Born-Haber cycle and calculate the lattice energy for sodium bromide using the following data. Dia bagi enthalpy of formation sodium bromide negative 3620. Seperti saya sebut tadi. Okay, enthalpy of solution untuk Born-Haber cycle ni dia sentiasa negatif lah. Okay. Enthalpy of sublimation. Kali ini dia guna sublimation. Sekejap lagi kita tengok. Positif 107 kJ per mol. Enthalpy of atomization positive 97. Ionization of energy of sodium and electron affinity of bromine. Okay. Sekarang kita nak define lattice energy. Lattice energy is the energy release. Dia mesti energy release when 1 mole of solid ionic compound. Okay. Solid ionic compound. Compound tersebut mesti ionic dan solid. Is formed from its gaseous ion. Daripada gaseous ion dia. Ini adalah definition dia. Sekarang bagaimana kita nak construct Born-Haber cycle. Jadi cara dia, kita buat dulu enthalpy of formation. Jadi kena ingat bagaimana nak menulis enthalpy of formation. Jadi NABR, ini yang tadi tu, ionic compound yang mesti solid. Dia mesti solid ionic compound. NABR, solid. Okay, enthalpy of formation kalau ikut definition dia adalah heat change. Dia heat change. Tetapi in case of ionic solid ni dia memang negatif lah nilai dia heat release. Okay, secara umum enthalpy of formation adalah heat change when 1 mole of compound form ni dia terbentuk, dia mesti 1 mole from its constituent at standard condition. Jadi sodium pada keadaan standard dia adalah solid. Jadi Na solid. Kita buat macam ni lah. Bromin dalam keadaan standard dia adalah Br2. Dia adalah 2 atom. Dalam keadaan liquid. Alright. Dia liquid. Jadi sini kita kena perlu ingat iaitu kita ada fluorine F2 kan. Dia dalam keadaan standard dia adalah gas. Chlorine Cl2 dia pun gas. Okay, bromin ni dia liquid dalam keadaan standard. Kalau iodine dia adalah solid dalam keadaan standard. Ini kena ingat. Jangan tertipu. Jangan semua nanti buat gas. Iodine dia solid dalam keadaan standard iaitu 1 atm 25 degree Celsius. Okay. Kalau yang lain-lain okey lah. Macam oksigen kita tahu lah. O2 dia gas kan. Yang lain-lain. Tapi yang ni kena ingat. Okay, dia mesti liquid macam tu. Dan kita balance lah sebab ini ada satu. Jadi kita setengah ni darab dengan 2 dapat 1. Ini adalah enthalpy of formation. Okay, tulis tu dulu. Jadi sekarang kita tandakan sebagai 1 lah. Senang kita nak kira kan. Delta H1. Dan kita tahu this is enthalpy of formation. Kita ambil lah nilai ni. Negatif 360 kJ per mol. Kemudian kita akan buat atomization. Okay. Atomization of sodium. Ni dia. Daripada sodium solid kepada sodium gas. Tapi dalam kes ni dia bagi sublimation sebab dia kalau kita tengok sodium ni kan solid kepada gas itu macam sublimation. Jadi dia macam ada dua definition lah. Dan dari satu segi kalau kita lihat dia memang pun atomization. Sebab dia memang atom, Na ni atom dan dalam keadaan gas. Okay, jadi kita boleh ambil nilai sublimation ini sebagai enthalpy of atomization. Positif 107. Kemudian ini pun kita buat atomization juga. Okay. Br gas nampak lah. Daripada 2 atom sekarang dia jadi Br lah. Atom dalam keadaan gas. Okay. Nilai dia dah ada situ. Positif 97.
Okay, kita akan meneruskan lagi. Jadi sebenarnya senang saja kita nak pergi ke mana. Kita kena tahu inilah solid ionic compound, ini nanti adalah sebenarnya Na+, ini adalah Br-. Jadi tujuan kita adalah supaya nanti Na ini akan jadi Na+, Br ini akan jadi Br-. Itulah tujuan kita. Okay. Dan untuk kita lebih memahami, kita tengok sini, Na ni ada satu, Br ada satu. Kat sini pun mesti dia akan jadi satu. Dia mesti sama. Mesti sama. Okay, sekarang saya nak teruskan, iaitu Na ini kepada Na+. Itu dipanggil ionization energy. Okay. Sebenarnya adalah first ionization energy lah. Of sodium. Nilai dia dah ada sini, positif 496. Sekarang dah sama lah. Kemudian Br sajalah. Br kita tukar kepada Br-, itu dipanggil electron affinity. Negatif 324. Seterusnya ini Na+, Br- ini yang kita dah takrif tadi, energy release when 1 mole of solid ionic compound is formed from its gaseous ion. Ni kan gaseous ion ni, ion dalam keadaan gas. Diteruskan jadilah ini lattice energy yang kita nak cari. Iaitu kita namakan sebagai delta H6 lah. Senang untuk kita tanda. Jadi kita dah lengkap kita dah construct Bonnet cycle. Sekarang kita nak cari delta H6 ini, iaitu lattice energy. Cara dia pun mudah juga. Menggunakan Hess's law, iaitu kita ambil delta H1, enthalpy of formation, campur semua ni. Ingat tu je. Ingat ni, delta H1 ambil atas ni sama dengan campur semua. Delta H2, delta H4, delta H5, delta H6. Masukkan semua nilai-nilai yang ada. Masuk semua, tinggal delta H6. Akhirnya dapatlah lattice energy tadi, iaitu delta H6 sama dengan negatif 736 kJ per mole. Okay. Ingat di dalam kes ini, kita cuma ada 3 saja yang negatif, iaitu enthalpy of formation dia, lattice energy dia dengan electron affinity. Okay. Yang dia nakkan semua positif. Okay. Jadi itu dulu untuk kita punya revision kali ini. Semoga semuanya bermanfaat kepada semua. Jadi jumpa lagi di lain kali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.